الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما. يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, yang mengkehendaki menggerakkan hati serta anggota kita. Dipilih oleh Allah duduk di dalam taman syurga, taman ilmu, di suatu tempat yang tidak ada tolak banding kemuliaannya di atas dunia ini. Maka bertuahlah orang-orang yang singgah. Bertuahlah orang-orang yang singgah. Kerana di dalam majlis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala menghidangkan rahmatnya, keridhaannya, hidayahnya, maghfirahnya, sebagai tanda redha-Nya Allah dengan mana-mana hamba-Nya yang ikhlas mengorbankan waktu dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Yang akan dijadikan sebagai pedoman di dalam usaha mereka mengabdikan diri kepada Allah. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bertuah, sangat-sangat bertuah ini kerana dipilih oleh Allah lagi pada saat ini. Ada pun di masa-masa akan datang, wallahu a'lam. Tak pasti lagi adakah kita dipilih oleh Allah ataupun tidak. Walaupun demikian, kita sentiasa berharap kepada Allah agar kita sentiasa dipilih oleh Allah, sentiasa dipanggil oleh Allah. Itulah dia kasih sayang Allah. Allah Maha berkuasa memberi kasih sayangnya kepada mana-mana hamba-Nya yang Dia kehendak. Meskipun kita hamba yang banyak melakukan kemaksiatan, mereka lalai hatinya dan lalai anggotanya, sibuk anggotanya dan sibuk hatinya memikirkan tentang keduniaan pagi, petang, siang dan malam. Tetapi Allah masih lagi sudi menjemput kita. Alhamdulillah ya Allah, syukur, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah memilih juga sahabat andai kita yang lain, adik-beradik kita yang lain, ipaduai kita yang lain, untuk sama-sama menjadi penuntut ilmu, agar semuanya nanti diselamatkan oleh Allah
daripada kecelakaan dunia dan akhirat lebih-lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita insya-Allah malam ni kita balik awal lah. Malam ni balik awal katanya lah balik awal. Muka surat berapa bang? 299. Oh ingat 299 tu macam pula throttle 299. 229. Ingat 299. 299 tak ada muka surat. 229. Tak banyak lagi tak ni nak khatam dah ni. 2 kali baca lagi ikut. 2-3 kali lagi insya-Allah. Lepas ni kita ganti kita apa mak kita? Faridah. Kita Faridah hari tu cakap kita gilir kita cakap itu atau nak habiskan dulu atau gilir. Kita lepas ni kita gilir. Kitab pedoman sembahyang jemaah nanti saya bagi. Tapi kita jauhi dah. Kitab pedoman sembahyang berjamaah kita gilir dengan kitab Faridah. Boleh? Farid ni yang mana? Yang sekarang? Ini nanti dah khatam. Oh dah dia. Dah habis nanti. Tunggu habis ni. InsyaAllah. Dua sembilan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab penawar bagi hati muka surat 229. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Ustaz. Ustaz datang diam. Siapa? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 22. Maka tiada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu melainkan hamba Allah. Ini cerita tentang kasihkan Allah. Cerita tentang kasih, sifat hati. Sifat kasih, sifat hati. Kalau betul diletakkan kasih itu, maka beruntunglah kita. Kalau kasih itu diletakkan pada yang bukan tempatnya, celakalah kita. Contohnya kita meletakkan kasih kepada dunia, maka celakalah kita. Kalau kita letakkan kasih itu pada akhirat, insya-Allah beruntung. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan hamba Allah yang disuruh, yang diperintah oleh Allah. Apa yang Allah perintah ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menyampaikan perintah Tuhannya. Sebab itulah kita ni wajib mengasihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu kita kena banyak-banyak bersolawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana tanda-tanda seseorang itu kasihkan sesuatu, dalilnya
dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Itulah tanda kasih seseorang. Kalau dia selalu sebut duit, dikasihkan duit. Kalau mulutnya selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, tu adalah tu insya-Allah kasih ni. Kalau dia berselawat, selalu berselawat, itu tanda kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu wajib kita mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Rasul itu asbab kita dapat mengetahui apa yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita. Seandainya Rasul itu tidak diutuskan oleh Allah, bagaimana untuk kita mengenal Tuhan? Bagaimana untuk kita mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya kalau tidak diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru kepada umat ini, yang menyebarkan tauhid, yang mengajak umat agar mentauhidkan Allah dan menafikan yang selain daripada Allah. Jadi kita dapat mengenal Allah, dapat mengetahui muka surat berapa. Jawi muka surat apa dia pakai jawi dah? Tak ada kan? Minta maaf sahabat, tak ada pakai jawi lah. Sekarang banyak pakai rumi. Dengan saya pun terikut pakai rumi lah. Kadang nak tanya muka surat berapa, tak ada yang jawi. Tak ada yang jawi, jadi saya pun kena pakai rumi lah. Orang panggil itu usaha. Ustazah Nuraini Abu tu, alih bahasa, alih tulisan rumi ke jawi, jawi ke rumi tu nak suruh orang ngaji juga. Pun tak nak beli kitab juga. Kalau ada yang pandai nanti untuk sidang ke mana tahu, terjemahkan pula dalam bahasa English. Kok ada yang nak baca yang nak ngaji, dia tak faham jauh, tak kira pakai bahasa Inggeris boleh. Abang Man pandai India pula, dia karang kitab Penawar Bagi Hati terjemah India pula. Ada Melayu kepada India pula. Ada orang India yang tak pandai baca Rumi, tak pandai bahasa Melayu. Baik. Jadi Nabi SAW itu adalah asbab, wasail, wasitah, yang menjadi perantaraan di antara kita umat dengan Tuhan yang menjadikan. Dengan sebab itu kita tahu apa yang disuruh oleh Allah, kita tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diredha oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah kalau kita kerjakan, apa yang dikasihi oleh Allah kalau kita laksanakan. Mengenal Tuhan, siapa dia Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya kita kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini dia adalah guru yang mengajarkan agama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kasih kepada Rasul. Seandainya Rasul ini tidak diutuskan, maka duduklah kita menjadi golongan jahil, duduk dalam kegelapan. Duduk dalam kegelapan. Rehal tu. Duduk dalam kegelapan. Jadi bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ini disinari dengan petunjuk Allah. Kita boleh mengetahui nama Tuhan yang menciptakan alam ini, namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Itu asbab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak diutuskan Rasul, tak ada seorang pun yang akan tahu pencipta ini namanya Allah. Takkan ada yang mengetahui pencipta alam ini yang menjadikan 7 petala langit dan bumi serta isi kandung ini namanya Allah. Tak ada siapa yang tahu kalau tidak dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga rasul-rasul yang terdahulu. Waalaikumsalam. Contohnya di zaman jahiliyah, manusia pada ketika itu akalnya dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan.
Mereka mempercayai adanya pencipta yang hebat, yang berkuasa, yang menjadikan alam ini. Tetapi kefahaman mereka tentang Tuhan pada waktu itu disesatkan oleh nafsu dan syaitan. Sebab apa? Tidak ada bimbingan. Pada waktu itu manusia dah ada kepercayaan tentang Tuhan, dah ada dah. Zaman jahiliyah tu mereka dah ada kepercayaan tentang Tuhan. Sebab kewarasan akal fikiran kita ni, walaupun tidak ada yang mengkhabarkan, tidak ada yang menceritakan, akal yang waras dia akan menghukum bahawasanya sesuatu yang ada itu mesti ada yang menjadi. Betul? Itu akal yang waras. Bila kita tengok meja ni dengan sendiri, kita tahu mesti ada yang membuatnya. Tak ada orang bagi tahu pun. Tapi kita tahu ada tukang buat meja ni. Cuma tak kenal siapa. Bila tak kenal siapa, kita pun pandai-pandailah, makna mencongak-congak, mengagak-agakkan. Boleh jadi yang menjadikan meja ni si Polan. Orangnya begini, sifatnya begini dan begitu. Sebab tak ada yang memberi petunjuk. Tapi setidak-tidaknya dah ada kepercayaan dalam diri manusia pada ketika itu, zaman jahiliah tu. Sesungguhnya langit dan bumi ni ada yang membuatnya, ada yang kuasa, ada yang hebat yang menjadikan. Tapi malangnya pada ketika itu tidak ada yang menerangkan siapakah pencipta alam itu yang sebenar-benarnya. Lalu mereka pun mengatakan matahari itu adalah Tuhan. Sebab dia tengok matahari itu terang panas Dia kata inilah Tuhan Sebab tak ada yang mengajar. Jadi akalnya dipengaruhi oleh syaitan. Nafsu. Sebab kita ni, akal kita ni meskipun waras, kalau tak dijaga dengan agama, maka akan dijaga oleh syaitan. Pemikiran kita macam syaitan. Sungguh Sebab itulah perlunya agama. Akal kita ni bila dijaga oleh agama syariat, baru dia jadi baik, baru dia jadi mulia. Baru cara pemikiran itu berbeza dengan orang yang tidak beriman dengan Allah. Kerana manusia ni semuanya boleh katakan waras. Yang Islam pun waras, yang bukan Islam pun waras. Maknanya kalau boleh beza, maknanya buruk baik, boleh beza, waras. Tetapi kenapa perlukan agama? Supaya nak memastikan akal ni tadi tidak dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan. Contohnya dalam mencari rezeki. Orang beriman, dia nak cari rezeki, dia nak senang, dia nak kaya. Orang bukan Islam pun nak kaya, nak mewah juga. Tapi cara mencari itu tadi berbeza. Kerana apa? Akal orang beriman tadi akal yang bertuhankan Allah, yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan hukum hakam Allah, meskipun mereka nak mengusahakan rezeki, nak jadi orang senang, nak jadi orang kaya, tetapi mereka tahu ada pantang larangnya dalam mencari rezeki. Sebab apa dia boleh fikir macam tu? Kerana dijaga oleh agama. Orang bukan Islam dia tak fikirnya tu. Dia kata ni riba tak boleh ni, dosa ni katanya si Apeng tadi. Ni tak boleh nipu orang ni tak boleh jadi scammer ni, tak boleh ni. Kesian orang ni, dosa ni, nanti hari kiamat kena azab ni. Ada orang kafir fikirnya tu. Nampak tak? Itulah perlunya kita ni walaupun waras, kena belajar agama supaya ilmu tadi jaga kita punya akal lah. Kalau dah akal kita tu akan dipengaruhi oleh syaitan. Cari rezeki tak peduli halal haram, asalkan kaya, asalkan mewah. Orang yang akalnya dijaga oleh agama, dah dia nak kaya tapi halal. Kaya dengan jalan haram tak mau. Nampak tak beza? Itulah guru. Nabi SAW datang menjadi guru yang mendidik akal manusia. Lalu Nabi pun menerangkan, berdakwahlah, mengajarkan kepada umat pada ketika itu, sebenarnya yang kau percaya Tuhan tu matahari, bulan dan sebagainya, bukan salah tu.
Itu bukan sifat Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya Allah, sifatnya begini dan begitu, mustahil begini dan begitu. Barulah kefahaman tentang Tuhan itu diperbetulkan. Sebelum ni percaya tentang Tuhan tapi salah. Bila datangnya Rasul, kepercayaan pada Tuhan tu jadi betul. Allah tu, Tuhan tu adanya sedia kala, dia tidak berbilang-bilang, dia tidak seperti makhluk dan sebagainya. Barulah dibimbing, barulah terbimbing. Jadi tidak ada perbezaannya kita hari ini, tuan-tuan, sahabat. Meskipun kita ni lahir di kalangan umat Islam, mak bapak yang Islam, tetapi kefahaman dalam diri terhadap Allah tu belum pasti betul lagi. Kefahaman kita tentang Tuhan, tentang Allah belum pasti betul. Meskipun kita lahir di kalangan ibu bapa yang Islam. Oleh yang demikian, kena mengaji, kena belajar, kena mengaji tauhid supaya kefahaman kita tentang Allah itu diperbetulkan. Kalau tak belajar, macam mana kita nak faham tu Tuhan? Berapa ramai orang yang menyekutukan Allah, meskipun lidahnya mengucap la ilaha illallah, tetapi kefahamannya salah terhadap Allah. Kenapa? Tidak mahu mengambil tahu. Allah duduk atas langit lah, Allah turun naik langit lah, Allah ada tangan lah. Nampak tak? Adakah itu kefahaman yang betul? Jawabnya tidak. Tapi oleh kerana tak nak belajar, begitulah kefahamannya tentang Allah. Pada dia Allah ni ada tangan, pada dia Allah ada kaki, pada tangan Allah, pada dia Allah ada muka, pada dia Allah tu ada tempat tinggal dan sebagainya. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Kata jangan sombong. Kena mengaji. Mengaji tauhid, baru kita akan dapat memperbetulkan kefahaman tentang Allah seperti mana yang dibawa, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak nak belajar, tergolonglah kita dalam kumpulan jahiliyah moden. Jahiliyah moden. Orang yang jahil tentang hukum hakam Allah yang disebabkan oleh kesombongan, bukan dengan sebab tidak diutuskan Rasul, tapi dengan sebab sombong, tak nak ambil tahu. Akhirnya tak tahu juga agama itu apa benda, hukum hakam Allah itu bagaimana, Tuhan itu apa sifatnya, yang wajib yang mustahil tak tahu. Adakah dengan sebab Rasul tak bagi tahu? Adakah dengan sebab tak diutuskan Rasul? Dah, bukan. Dengan sebab sombong, tak nak ambil tahu. Jadi jahiliyah moden ni jauh lebih hina, jauh lebih celaka daripada jahiliyah yang asal. Sebab kata ulama, jahiliyah yang asal ahli fatrah tu, mereka kata ulama mengikut qaul yang muktamadnya, mereka adalah ahli syurga. Mereka ahli syurga. Mereka tidak diazab oleh Allah. Kerana mereka memang tidak ada yang membimbing. Zaman mereka memang tidak ada Rasul. Syariat yang sebelum tidak sampai kepada mereka. Jadi mereka duduk terkontang-kanting tanpa bimbingan Rasul. Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum, melainkan Allah akan mendatangkan Rasul. Nampak tak? Jadi ahli fatrah tu, walaupun kita kata zaman jahiliyah, kata ulama mereka syurga. Nak hukum macam mana? Macam mana nak hukum dia tak semayang, tak puasa, zina haram, judi haram? Mana dia nak tahu benda tu? Nak tahu daripada siapa? Nak tahu daripada siapa? Agak tak boleh judi, tak boleh berzina, tak boleh dengar aurat, tak boleh, kena semayang, kena puasa. Siapa nak bagi tahu? Rasul tak ada. Maka Allah tak akan menghukum. Ada pun umat yang dah diutuskan Rasul, tiba-tiba tak nak ikut, inilah yang akan diazab oleh Allah. Siapa? Kita ni lah. Kita ni tak nak ibadat ataupun salah cara buat ibadat dengan sebab sombong, kita akan diazab oleh Allah. Kita bukan ahli fatrah. Sampai dah agama Islam kepada diri kita, tapi kita tak nak ambil tahu. Akibatnya ibadat kita tak betul, salah, tak seperti yang disuruh. Jadi zaman jahiliyah tu mereka ahli fatrah. Meskipun pangkat darjatnya tidak setinggi orang yang beribadat, tapi setidak-tidaknya mereka tidak masuk neraka. Tidak-tidaknya mereka tak duduk dalam neraka. Allah tak akan azab mereka dengan neraka Allah. Mereka masuk syurga. Ada pun kita ni yang mengaku pandai ni, kalau tak betul caranya, kena singgah neraka dulu.
Wal a'yadzu billah min dzalik. Sebab tu kata tadi, jahiliyah moden ni lebih hina daripada jahiliyah yang asal. Lebih hina lagi. Sebab sombong tak nak ambil tahu. Baik. Maka tiada adalah Rasul itu melainkan hamba. Jadi orang yang tidak mahu mengambil agama yang disampaikan oleh Rasul, maka dia adalah di antara orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dengan membangkitkan Rasul. Orang yang tak berterima kasih dengan Allah. Orang yang tak nak ambil peduli tentang agama yang dibawa oleh Rasul, tak nak ambil peduli tentang hukum hakam yang dibawa oleh Rasul, adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat diutuskan Rasul. Tak nak ambil tahu. Kalau dulu mereka memang tak ada tempat nak ambil tahu, sekarang ada dah tempat nak ambil tahu, tapi tak nak ambil tahu. Itu kata tadi tak bersyukur dengan nikmat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Jadi apabila asbab Rasul tadi kita tahu, kita kenal Allah, kita tahu apa yang Allah redha, kita tahu apa yang Allah benci, kita tahu, kita faham selok-belok melakukan ibadat, asbab ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita boleh melakukan ibadat dengan baik, dengan betul dan diterima oleh Allah. Akhirnya nanti diberi balasan syurga oleh Allah. Dengan sebab itulah kita ni terhutang budi dengan Rasul. Kita terhutang budi dengan Rasul. Rasul dah memberi kepada kita benda-benda makna yang menjadi asbab kita ni diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan. Sebab itu kena kasih pada Rasul ni, sebab tak terbayar jasa ni. Tak terbayar jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hingga pada hari ini kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam. Begitulah juga datuk nenek moyang kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam, asbab pengorbanan orang-orang fakir miskin, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat. Kita orang kaya ni, ingat ni, kita orang kaya ni, kita orang kaya-kaya ni atas dunia ni, kita dapat nikmat iman Islam ni hasil titik peluh pertumpahan darah orang fakir miskin. Sebab tu jangan sombong dengan orang yang fakir miskin. Barang siapa menyakiti orang fakir miskin, sesungguhnya dia menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada perasaan kasih sayang dengan orang fakir miskin. Sebab ni nikmat Islam ni, agama yang kita dapat ni, pengorbanan, asalnya pengorbanan orang fakir miskin. Ada sahabat yang kaya, tapi ramainya yang miskin. Allah, hebat itu hebat. Walaupun mereka miskin harta, tapi keimanan dia tu sangat-sangat mahal. Kaya iman. Miskin harta tapi kaya iman mereka. Hebat iman mereka. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tiadalah atas pesuruh itu melainkan menyampaikan yang nyata. Rasul itu menyatakan, menerangkan apa itu agama, apa itu Allah. Barang siapa yang mengambil kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh Rasul tadi, maka mendapat kebahagiaanlah mereka dunia dan akhirat. Siapa yang mengambil tahu tentang kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh Rasul dan mengamalkan, maka bahagialah dia dunia dan akhirat. Dunianya untung, akhirat lebih-lebih lagi beruntung. Di dunia dia beruntung kenapa? Kerana amalannya betul dan diterima oleh Allah. Jadi masa dia, umur dia atas dunia ni bermakna lah. Umurnya atas dunia ni, modal yang Allah bagi ni atas dunia ni, modal dengan makna umur yang Allah bagi ni, menjadi asbab dia memperolehi keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda nanti di hari kiamat. Modal ni umur lah. Ada orang Allah bagi modal kecil, tak sama macam kita, tapi untung yang dia dapat berlipat-lipat kali ganda. Sebab dia pandai menggunakan modal tadi. Dia berniaga sungguh-sungguh dan dia dapat untung, dan dia tahu cara menjaga keuntungannya sehingga dia dapat bawa balik akhirat. Kita diberi modal oleh Allah lebih daripada orang tu, tapi oleh kerana kita tak pandai, tak ada ilmu, kita tak pandai berniaga dan tak ada keuntungan. Ada pula yang pandai berniaga tapi tak pandai jaga keuntungan, akhirnya keuntungannya tadi binasa juga, hancur lebur juga, balik akhirat dalam keadaan fakir miskin juga. Faham tak tu? Umur kita ni ibaratkan modal. Macam duit tu,
Kita ni lah katalah kita ambil pinjaman, kita buat pinjaman. Tiba-tiba kita semua ni diberi pinjaman seorang 10,000 contoh. Tuan-tuan ni gunakan 10,000 tadi buat modal meniaga. Tuan-tuan pula ada ilmu meniaga. Dengan 10,000 tadi hasil keuntungan beratus-ratus ribu dengan sebab tuan-tuan ni pandai menggunakan modal, bijak. Bukan saja pandai cari duit, pandai jaga duit tu sehingga duit-duit tuan-tuan keuntungan daripada perniagaan tadi tidak dirompak, tidak diragut, tidak dicuri. Dan tuan-tuan dapat mengecapi kekayaan tu selama-lamanya. Saya tadi yang dapat 10,000 juga tadi, saya tak pandai nak berniaga macam mana. Saya tak pandai nak berniaga macam mana. Modal sama tadi, tapi saya tak pandai nak berniaga. Dapat untung tak? Jangan kata untung, rugi lagi ada. Tak dapat untung. Tak dapat untung. Itu satu jenis lagi, dia pandai berniaga. Contohnya saya pandai berniaga, saya pun gunakan 10,000 tadi, saya pun berniaga lah begini dan begitu, dapat untung berlipat kali ganda. Tapi bodoh pula nak jaga tadi, tak tahu nak jaga keuntungan macam mana. Saya letakkan harta benda saya, duit-duit saya tak ke mana-mana saya letakkan. Akhirnya keuntungan saya tadi dirompak, dicuri, diragut dan sebagainya, muflih juga akhir. Begitulah ibadat. Atas dunia ni Allah bagi modal masing-masing. Orang yang bijak menggunakan waktu ni, dia akan gunakan waktu ni sebaik-baik untuk beribadat. Dia pandai cara beribadat, dia menuntut ilmu sehingga ibadatnya betul dan diterima oleh Allah dan diberi pahala yang banyak oleh Allah. Kemudian bukan itu sahaja, dia tahu cara nak menjaga pahala. Akhirnya dia mati bawa ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kita Allah bagi umur, kemudian tak pandai nak guna modal umur ni, sehingga kita gunakan modal ni untuk berseronok, bersukaria atas dunia ni pagi, petang, siang dan malam. Ini yang kata tak pandai berniaga tadi. Ini yang kata tak pandai berniaga tadi. Allah bagi umur tapi tak pandai gunakan umur ni, kita berseronok pagi, petang, siang, malam, membelakangkan Allah, membelakangkan akhirat, mengadap hati dan jasad kita sepenuh-penuhnya kepada dunia. Nak seronok ni, nak seronok tu, nak hibur sini, nak hibur sana, tak peduli tentang ibadat. Akhirnya muflih juga. Ada pula satu golongan, dia pandai beribadat, dia gunakan waktu dia ni, masa dia untuk beribadat, tapi tak pandai pula jaga ibadat. Dia beribadat bersungguh-sungguh, kemudian tak menjaga pantang larang ibadat. Dia kuat beribadat, dia juga kuat membuat maksiat. Akhirnya maksiat yang dibuat tadi itulah yang diperumpamakan seperti perompak peragut tadi, yang membinasakan pahala amal yang dia buat. Akhirnya balik akhirat muflih juga. Padahal dulu atas dunia dia dah dapat keuntungan yang banyak, tapi oleh kerana dia tak tahu cara nak menjaga, balik akhirat dalam keadaan rugi, muflih juga, diazab juga oleh Allah. Sebab tu sahabat, ibadat ni kena ada ilmu. Ada orang umur dia, Allah bagi umur ni 25 tahun ni, mati lah dia, tapi pahala yang dia bawa banyak. Ada yang diberi umur 80, 90, 1000 tahun Allah bagi, balik akhirat apa kedana, muflis, diazab oleh Allah. Nampak tak? Sebab itulah ilmu tu penting, untuk menjadi penyuluh jalan ibadat ni. Jangan beribadat syok sendiri, main rasa-rasa. Ibadat bukan main rasa-rasa macam kuih. Kalau kuih boleh main rasa-rasa, yang ni masin, yang ni masam, yang ni manis. Ini ibadat tak boleh main rasa-rasa. Ibadat kena ada ilmu. Oh, begini cara buatnya. Kalau buat begini tak sah. Kalau buat macam ni batal. Kalau buat macam ni dapat pahala. Kemudian pahala ni nak kena jaga macam mana? Kena berpantang daripada membuat benda-benda yang menjadi asbab pahala tadi hilang, rosak. Mana? Mengumpat, ujub, riak. Tu pantang-pantang tu. Dia tahu, dia jaga. Dia tak nak ambil benda-benda tu. Kerana dia yakin benda itulah menjadi asbab pahala dia sebanyak mana pun akan dibinasakan oleh Allah. Kalau tak kita syok sendiri, sembahyang, puasa, buat amalan sunat, qiyamul lail, zakat sini, zakat sana, sedekah sini, sedekah sana, tapi buat juga benda yang merosakkan tadi. Mengumpat tak tinggal, berdengki tak tinggal. Apa yang kita dapat dengan ibadat yang kita buat banyak-banyak? Bukankah Nabi dah bagi tahu beberapa benda-benda, makna maksiat-maksiat hati itu merosakkan ibadat, membinasakan pahala ibadat sebanyak mana pun. Kan Nabi bohong, kan Nabi dusta. Kan Nabi bohong. Nabi kata kalau dengki itu ada dalam diri kita, Allah hapuskan segala kebajikan. Kan Nabi bohong, Nabi tipu.
Nabi buat cakap macam tu nak takut-takutkan kita, tapi tak berlaku. Dah, apa yang Nabi SAW sampaikan tu benar, itulah dia daripada Allah. Jadi maknanya sebanyak mana pun, sehebat mana pun amal yang kita buat, yang wajib, yang sunat dan sebagainya, kalau tak jaga pantang tadi, percayalah wallahi kita akan balik dalam keadaan fakir, miskin, muflis. Na'udzubillah. Orang yang bijak menjaga ibadat, orang yang bijak dalam ibadat, dia akan berpantang daripada benda-benda tadi. Dia tak nak mengumpat, dia tak nak berdengki dan sebagainya. Sebab dia tahu rugi nanti hari yang dia tak nak. Kita tak tahu, kita tak percaya. Jadi kita buat ni dapat penat, dapat letih je lah. Zuhir je nampak ibadat, tapi balik akhirat muflih juga. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tadi kata beruntunglah bila orang-orang tu, bila antum-antum semua ni Allah pilih, kita-kita ni Allah pilih kan duduk dalam majlis ilmu, besar untung dia. Sebab apa? Allah nak selamatkan ibadat dia, supaya kita tahu pantang larang ibadat dia, sehingga kita tahu cara beribadat dan tahu cara nak menjaga pahala ibadat. Akhirnya nanti balik akhirat dalam keadaan membawa untung yang banyak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kita kena kasih kepada Rasul. Sebab Rasul ni menjadi asbab yang kita dapat ilmu. Boleh tahu cara beribadat begini dan begitu yang menyelamatkan kita. Sebab tu kena kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwasanya engkau wahai Rasul tiada menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia. Allah bagi peringatan, Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tegur? Allah kata, wahai Nabi, wahai Rasul, kau tak boleh memberi hidayah pada siapa-siapa. Walaupun kau Rasul, walaupun kau Nabi, kau tak ada kuasa nak memberi petunjuk. Kau tak ada kuasa nak memberi iman. Meskipun kau Rasul, kau makhluk yang tidak berkuasa. Yang bersifat kuasa itu hanya Allah. Yang kekuasaannya boleh memberi bekas hanya kekuasaan Allah. Sebab tu Rasul macam sedihlah bapak saudara dia tu yang banyak menolong membantunya daripada dia kecil sampailah berjaya menyebarkan Islam, akhirnya mati dengan tidak memeluk agama Islam. Jadi dia sedih. Baik sangat pak saudara dia. Tapi bila Allah tak kehendak, nampak tak? Bila Allah tak kehendak nak memberi iman, mati dalam keadaan tak beriman juga. Jadi Allah ingatkan Rasul, maknanya kau tak boleh bagi hidayah. Kau boleh berdakwah saja, kau boleh mengajar saja, kau boleh mendidik saja, kau boleh menyampaikan saja, kau boleh menerangkan saja. Adapun nak memberi kesan, itu bukan kerja kau. Nak memberi kesan berubah tak berubah, itu Allah. Orang yang faham masalah ni, dia tak akan berhenti daripada berdakwah walaupun umat tak terima dia. Dia tak akan berhenti daripada mendidik, daripada mengajar, daripada menasihati, kerana dia tahu dan dia sedar yang diri dia tak ada kuasa nak mengubah siapa. Dan dia tak akan kecewa. Rasul tak kecewa. Sebab apa? Dia tahu dah hakikat. Dia tak boleh buat apa-apa. Yang boleh memberi iman, yang boleh menyebabkan orang tu beriman, Islam Allah, bukan dia. Kalau Rasul tu sifat dia macam kita, memang tak sampai Islam lah hari ni. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifat dia macam kita ni, hati dia macam kita ni, jawabnya tak merasalah iman Islam. Sebab apa? Kecewa. Dakwah orang tak nak ikut, orang maki hambung lagi ada ya. Orang benci, orang fitnah, orang nak bunuh, orang nak racun, apa je yang orang tak buat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah perbuatan mereka mengecewakan Rasul, membantutkan semangat Rasul nak menyebarkan amanah Allah? Dah. Dia terus. Sebab apa? Dia ikhlas kerana Allah. Dia buat tu tadi kerana Allah, bukan kerana umat, bukan kerana makhluk. Dia buat kerana Allah. Sebab tu manusia tak boleh mengecewakan dia. Orang yang kalau buat kebaikan kerana makhluk, dia akan kecewa. Pasti dia akan kecewa. Sebab manusia tak boleh memuaskan hati itu. Betul? Manusia tak boleh memuaskan hati kita. Jadi apabila manusia itu tadi sampai waktu tak memuaskan hati kita, kita jadi kecewa. Bila kecewa, cukuplah sekadar ni aku buat baik, aku tak nak dah. Sebab kebaikan aku dibalas dengan kejahatan.
Kebaikan aku dibalas dengan tohmahan, kebaikan aku dibalas dengan fitnah, kebaikan aku dibalas dengan apa? Aku sendiri diaibkan. Dah cukuplah, aku tak nak dah. Putus sebab apa? Kecewa dengan makhluk. Salah siapa? Salah kita. Allah suruh buat ibadat ikhlas kerana Allah, tapi kita tak peduli. Kita nak buat kebaikan kerana makhluk, maka musibah di atas diri kita. Apa musibah dia? Putus asa, kecewa, sekerat jalan. Ada pun orang yang ikhlas hatinya kerana Allah, dalam apa juga kebaikan yang dia buat, dia tak akan berhenti. Sebab dia yakin bahawasanya setiap susah payah dia membuat kebaikan dan kebajikan, baik sebesar-besar sampai sekecil-kecil, semuanya akan dikutip, dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Meskipun di dunia dia tak dapat balasan apa-apa daripada manusia. Sebab tu dia akan terus buat. Kau makilah, kau cacilah, kau fitnahlah, kau buatlah macam mana, dia terus buat baik macam biasa. Sebab dia buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab apa kita selalu kecewa? Sebab kita buat kerana makhluk. Makhluk memang mengecewakan, tapi Allah tak. Allah tidak akan mengecewakan. Allah akan beri apa yang dia janji. Kalau dia kata dia balas, dia akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kau akan dapat tengok sekecil mana, sehalus mana pun kebaikan yang kau buat, kalau ikhlas, kau akan dapat tengok balasan pahalanya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kau buat tak ikhlas, sebesar apapun ibadat yang kau buat, kau tak akan dapat melihat kebaikannya, bahkan kau akan terima kecelakaannya pula besok. Buat masjid, tapi bukan kerana Allah. Jadi seorang yang pemurah, tapi bukan kerana Allah. Nak dipuji-puji contohnya, maka kebaikan yang kau buat tadi, bukan kau akan dapat tengok kebaikan ke pahala dia, kau akan dapat terima azab siksaan daripada Allah. Jadi jangan kecewa kalau kita duk nasihat orang tak nak ikut. Dah kena bagi nasihat, kena ingatkan, kena ajarkan sampai mati. Sampai mati. Kalau kita ada kuasa boleh mengubah, tak ada tinggal lah orang jahat dah dunia ni. Pantang didakwah je semua jadi baik. Pantang bagi tahu semua turut, semua ikut. Ada tak tinggal orang jahat dah? Ada jadi kafir dah? Tak ada yang akan jadi kafir. Kalau usaha kita ni boleh memberi bekas dah. Itulah dalil usaha kita tak boleh bagi bekas. Allah yang memberi bekas, Allah yang memberi manfaat, Allah yang menyampaikan kepahaman, Allah yang mengubah seseorang itu daripada baik, daripada tidak baik kepada baik, ataupun sebaliknya. Itu Allah, bukan usaha kita. Sebab tu jangan perasan kalau kita berdakwah orang lain jadi baik, kita jangan tembang lubang hidung pula. Bukan sebab kita, asbab saja. Ada pun yang mengubah orang tu Allah. Betul? Kita nak ubah hati kita pun payah, nak ubah orang lagi payah. Kita nak ubah diri kita, kita nak didik nafsu kita sendiri pun berat, tuan-tuan. Ini kan pula nak didik hati dan nafsu anak bini kita yang bukan ada dalam tubuh badan kita, lagilah payah. Berapa puluh tahun dah kita solat, hati tak baik-baik. Betul? Dah nak ubah hati bini kita, anak-anak kita, ataupun orang lain nak jadi baik, senang. Bila faham masalah ni mudah, tapi bila tak faham masalah ni, kau ni seorang suami yang gagal, kata. Sebab apa? Bini kau tak berubah-ubah jadi baik pun. Dia tak faham lagi. Dia menyangkakan suami tu tadi ada kuasa mengubah. Tu tak faham lah tu. Dia kalau faham dia tak cakap macam tu. Sebab tak faham lah. Dia tak faham hakikatnya. Yang mengubah seseorang itu Allah, bukan usaha hamba dah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Usaha ikhtiar itu sebagai sebab yang tidak boleh memberi sesuatu. Tetapi usaha dan sebab yang kita buat tadi, seandainya ikhlas, diberi pahala oleh Allah. Bahawasanya engkau tiada menunjuki engkau akan mereka yang engkau kasih akan dia, dan tetapi Allah Ta'ala lah yang menunjuk ya Allah akan mereka yang menghendaki ya akan Allah. Itu sifat Allah. Dia nak pilih siapa jadi baik, itu milik Allah. Allah nak pilih siapa jadi soleh, siapa jadi solehah, siapa bertakwa, siapa beriman, siapa kafir, siapa yang nak dihumbankan dalam neraka, siapa yang dimasukkan dalam syurga. Itu hak Allah. Tak ada seorang pun yang boleh mempertikaikan urusan Allah.
Jangan persoal kerja dan urusan Allah, sebaliknya kita yang akan dipersoalkan oleh Allah. Itulah dia sifat Tuhan yang kita duk sebut selalu tu. Allah lah Tuhan, tidak ada yang lain. Allah lah Tuhan, tidak ada yang lain. Yang lain bukan Tuhan. Apa sifat dia Allah tu? Sifat dia tak peduli pada siapa-siapa. Itu sifat dia. Dia takkan dengar kata siapa-siapa. Dia takkan turut kehendak siapa-siapa. Bahkan siapa-siapa tadi kena ikut dan turut kehendak dia. Siapa yang tak nak turut ikut kehendak dia, dia akan humban dalam api neraka. Siapa yang turut kehendak dia, dia akan berbubuh dalam syurga. Itu Tuhan. Itulah Tuhan. Kita selalu sebut Tuhan-Tuhan tapi tak kenal, tapi tak faham. Itulah suruh mengaji supaya kenal Tuhan tu siapa. Barulah ada takut, barulah ada risau, barulah ada bimbang. Bila dah faham kerja Tuhan macam tu. Hari ni kita solat, besok dia nak ubah kita jadi orang minum arak, tak ada masalah pada dia. Adakah Allah rugi? Kalau contohnya kita yang sekarang duduk dalam majlis ilmu, pegang kitab, duduk dalam majlis ilmu, besok Allah nak ubah kita ni duduk di tempat maksiat, Allah rugi ke? Allah tak rugi apa pun. Dia tak ambil manfaat pun daripada makhluk yang dia buat. Tak ada siapa boleh bangkang kehendak dia daripada tu Tuhan. Yang hari ni solat, besok bertukar jadi ahli maksiat, dia boleh buat. Yang hari ni minum arak, berjudi, berzina, membunuh, besok bertukar jadi orang soleh bertakwa. Tak ada masalah pada Allah. Kalau kita tanya kenapa buat macam tu, sebab jawabnya dia tu. Jawab dia satu sebab dia Tuhan. Tu jawapan. Kita duk fikir-fikir kenapa yang tu Islam nanti masuk syurga, yang tu kafir nanti masuk neraka. Dua-dua ni Allah buat. Kenapa Allah buat macam tu? Jawabnya sebab dia Tuhan. Yang nak ikut kehendak kita ni makhluk. Yang kena ikut kehendak kita ni makhluk. Yang kena ikut kehendak makhluk itu makhluk. Allah bukan makhluk. Makhluk kena ikut, kena redha kehendak tu Tuhan. Ana 'inda zanni 'abdi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Kalau kau sangka baik dengan apa yang Allah aturkan atas dunia ni, kau akan dapat kebaikan. Tapi kalau kau bersangka buruk, kau bersangka jahat, kau salah sangka dengan Allah, kau akan dapat kecelakaan. Kan ke dunia ni tempat ujian. Sedar tak yang kita ni dalam ujian ni? Baik, contoh beginilah. Kita buat contoh nak dekatkan faham. Contohnya, saya ni ketua kat sini, ataupun raja kat sini lah. Abang-abang, pakcik-pakcik ni rakyat saya lah. Buat contoh ni, minta maaf. Dalam hati saya, dalam diri saya, aku nak tengok manakah di kalangan rakyat aku yang paling jujur dengan aku, yang paling taat dengan aku zahir dan batinnya, yang paling baik hatinya dan kepercayaannya kepada aku. Jadi aku nak buat uji kaji lah kat makhluk, dekat rakyat-rakyat aku kat bawah ni. Aku nak datangkan macam-macam ujian, pertandingan. Aku nak tengok di kalangan banyak-banyak ni siapa yang paling taat pada diri aku ni zahir dan batin, yang paling ikhlas dengan aku. Saya pun buatlah yang ni, saya bagi kesenangan, saya bagi kekayaan, saya bagi apa yang dia nak. Yang seorang lagi saya bagi pula sederhana hidupnya. Lepas daripada tu pula dia alami macam-macam fitnah, macam-macam kesusahan, macam-macam kepayahan, macam-macam lah keadaannya. Yang ada senang daripada awal sampai mati senang, adanya yang susah daripada awal sampai mati hidup susah. Ada yang Allah ubah, yang ada yang diubah-ubah keadaan kejap susah, kejap senang. Lalu saya tengok contoh seandainya saya ni seorang raja yang boleh mengetahui hati-hati rakyat saya tadi. Contohnya ada di kalangan abang-abang ni, contohnya sekalipun saya datangkan ujian yang berat-berat pada dia, yang dia terima tu semua benda tak sedap, manjang-manjang ni. Saya uji dia dengan benda tak sedap, panjang-panjang, tapi saya dapat tahu dalam hatinya tetap bersangka baik dengan saya, tetap memuji-muji saya. Dia kata, oh dia ni raja yang adil, dia ni raja yang sangat baik, dia ni raja yang sangat pengasih penyayang. Contoh lah, saya dapat tahu dalam hati rakyat saya yang seorang ni tadi. Maka saya sangat-sangat redha dengan dia. Makna dia ni memang rakyat yang sangat patuh dan taat pada saya. Meskipun saya berlayan dia dengan benda yang tak baik, tetap dia bersangka baik dengan saya. Untung tak dia? Saya redha tak dengan dia?
Redha tak? Lulus tak dia ujian? Lulus dia. Lulus dia dalam ujian. Sebab saya raja, ikut saya nak uji macam mana. Rakyat saya contohnya, saya nak uji macam mana, itu ikut saya. Sebab saya nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas dengan saya. Yang itu pula saya uji begini-begini. Ada yang saya uji dengan kesusahan, lalu dia dah mula bersangka jahat dengan saya. Dalam hatinya kata bukan tentang saya. Saya tahu mana rakyat yang macam ni, saya tak redha dengan dia. Saya tak seronok dengan dia. Dia gagal dalam ujian dia. Faham tak? Itu apa yang saya nak sampaikan. Jadi meskipun pada zahirnya kita ni mendapat benda yang tak sedar, benda yang tak seronok dan sebagainya, maka jangan sampai hati tidak redha dengan Allah. Jangan sampai hati bersangka jahat dengan Allah. Sebab tadi itu ujian. Allah nak uji kita. Zahir dan batin kita diuji oleh Allah. Bukan zahir je, tuan-tuan. Zahir kita diuji, batin kita pun diuji. Zahir ni nak uji, nak tengok Islam ke tidak. Batin ni diuji nak tengok beriman ke tidak dengan Allah. Sebab tu ada ujian secara dalaman. Nak tengok redha ke tidak, sangka baik ke tidak dengan Allah, ataupun dah mula berjahat sangka dengan Allah. Sebab tu tadi Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, aku di sisi sangkaan hamba ku. Kalau hamba ku sangka baik dengan aku, walaupun dia terima macam-macam kesusahan, makna kebaikanlah yang akan dia dapat. Dia akan dapat redha Allah, dia akan dapat ampunan Allah, dia akan diberi syurga oleh Allah. Dengan sebab apa? Hatinya baik dengan Allah. Contohnya mana? Para Nabi, para Rasul, para wali-waliullah. Cuba kita tengok kehidupan mereka dengan kita. Mana jauh lebih senang, mana jauh lebih susah. Tengok makan minum mereka, pakaian mereka, kenderaan mereka, kehidupan mereka. Siapa yang lebih berat ujian? Mereka lah, para Nabi Rasul. Itu bukti dah dalam Quran. Tidak ada makna Nabi-Nabi Rasul ni lah yang paling berat ujiannya atas dunia. Tapi adakah menjadikan mereka itu benci dengan Allah, menjauhkan diri dengan Allah, ataupun dah mula leka dengan Tuhan? Dah makin diuji, makin hebat kasihnya kepada Allah, makin dia dekat dengan Allah. Tak berjahat sangka dengan Allah, tetap memuji-muji Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang maha adil, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Allah lah Tuhan yang maha kasih sayang. Walaupun pada zahirnya mereka ni yang paling berat diuji oleh Allah, barulah lulus keimanan ni, baru betul dia ni beriman. Kemudian ada pula yang munafik, Allah uji dia dengan kesusahan, lalu dalam hatinya dah mula meragui Allah tu Tuhan. Ya ke Tuhan? Betul ke dia hebat? Betul ke dia kaya? Betul ke dia kuasa? Betul ke dia tahu semua? Maknanya dah ada keraguan dalam hatinya terhadap Allah. Beriman ke tidak? Tidak beriman dah. Tak beriman dah. Sebab hatinya dah ragu dengan Allah. Gagallah dia dalam ujian. Itu maksud dia. Jadi jaga hati kita. Jaga perhubungan hati kita dengan Allah. Jangan jahat sangka dengan Allah. Jangan. Pasti ada hikmah. Kan Allah sebut kenapa di sebalik bala, di sebalik kesusahan tu Allah nak bagi kebaikan, nak bagi pahala. Bukan sekadar ujian saja, Allah nak bagi pahala pula. Bagi orang yang sabar dengan kesusahan, dapat benda yang dia tak mahu, atau hilang benda yang dia kasih, dia tetap sabar. Tidak akan ada dua sifat ni melainkan pada orang yang beriman, yang memiliki iman yang sempurna. Mana? Waktu dia diberi nikmat kesenangan oleh Allah, dia akan bersyukur. Dia gunakan nikmat-nikmat kepada perkara yang Allah redha. Dia gunakan nikmat ni kepada benda yang Allah redha. Dia tak salah gunakan nikmat yang dia dapat tadi. Maka sewaktu tu dia dikasihi, diredai oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah dengan sebab bersyukur dengan kesenangan yang dia dapat. Dan apabila dia diuji dengan kesusahan pula, dia bersangka baik dengan Allah, dia redha dengan takdir Allah, dia sabar dengan ketentuan Allah, dan oleh yang demikian sikap dia menghadapi kesusahan tadi pun menjadi asbab dia dikasihi juga oleh Allah. Mana pendek katanya, orang yang iman dia sempurna kepada Allah ni dapat nikmat pun Allah redha pada dia, dia dapat bala pun Allah redha pada dia. Tapi orang yang tak sempurna iman, bila dapat nikmat Allah benci, Allah laknat, Allah benci. Kenapa? Salah guna nikmat. Dapat benda yang dia nak tapi salah guna, Allah benci. Kemudian Allah uji dengan bala pula, kesusahan.
Dia berhungun-hungun pula, menyalahkan takdir Allah pula, bersangka jahat pula dengan Allah, dengan sebab benda-benda yang tak sedap dia dapat tadi pun menjadi asbab dia dibenci oleh Allah. Itu orang yang beriman ni, bila imannya sempurna, nikmat pun jadi nikmat, bala pun jadi nikmat. Dia dapat kesenangan pun jadi asbab dia dikasihi oleh Allah, dapat kesusahan pun jadi asbab dia dikasihi oleh Allah. Kerana apa? Memiliki iman yang sempurna. Itu dia cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Anak bini kita tak kecuali, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, yang tak suka dengan kita, yang sakit hati dengan kita pun tak terkecuali. Mudah-mudahan semuanya direzekikan iman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dalam apa juga keadaan dia dikasihi oleh Allah. Macam para Nabi Rasul, macam wali-wali Allah, dia dapat senang pun Allah redha, dia dapat susah pun Allah redha. Kita yang tak sempurna iman ni dapat nikmat Allah benci. Allah bagi sihat, kau buat maksiat pula dengan sihat. Allah bagi duit banyak, kau berjudi pula. Betul? Allah bagi parah rupa tubuh badan yang cantik, kau tayang-tayangan pula. Bukankah kufur nikmat namanya tu? Bukankah buat benda yang Allah benci tu? Jadi Allah benci. Dapat nikmat, dapat kesenangan, tapi salah guna, Allah benci. Kemudian Allah uji pula dengan sakit, Allah uji dengan susah, dia pun dah ragu. Betul ke Tuhan tu ada? Betul ke Tuhan tu dengar? Betul ke Tuhan tu kuasa? Kalau kuasa, kenapa tak datangkan menyelamatkan aku yang susah ni? Betul ke dia kuasa? Dah rosak akidah pula dah, na'udzubillah. Setan nafsu tunggu peluang ni tuan-tuan. Setan nafsu dia tunggu peluang ni, kita leka, kita lupa, kita lalai, dia masuk. Kalau tak dapat pertolongan Allah, rosaklah akidah. Kalau dapat pertolongan Allah, mujur selamat. Tapi jangan kita semata-mata serah macam tu, kena usaha. Kena usaha, belajar, mengaji, fahamkan. Bukan main serah-serah, ya Allah selamatkanlah iman aku, selamatkanlah iman aku, peliharalah iman aku. Minta tapi tak usaha. Mana boleh? Kena usahalah, belajar, mengaji, mendengar. Daripada situlah nanti cuba serapkan dalam diri kita apa yang kita dah belajar. Bukan dengan tak belajar peluk tubuh, lepas tu serah, ya Allah kurniakanlah iman, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman, nanti bangkitkan aku dengan iman juga. Yang dianya duduk peluk tubuh, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Minta Allah selamatkan iman. Banyak cantik muka kita. Makna memang tak mustahil Allah bagi. Tapi siapa agak-agaknya yang dapat keistimewaan sampai macam tu sekali? Dengan peluk tubuh, duduk atas dunia ni, pagi petang siang malam bergelumang dengan dunia, tiba-tiba Allah jaga iman dia, Allah masukkan dia syurga tanpa hisab. Siapa agak-agaknya yang sangat-sangat bernasib baik ni? Ada dah dapat khabar daripada Jibril ke? Dalam bilion manusia ni, hanya ada 3 orang je yang Allah bagi. Dia buat dosa, dia leka, dia lalai, dia tak kenal Tuhan, dia menyemutukan Tuhan, dia buat benda haram, tapi Allah masukkan dia dalam syurga tanpa hisab. Siapa dia? Engkau ni salah seorang daripada 3. Tak apa kalau ada khabar macam tu. Ada? Dah, bila tak ada, semua tu namanya kesamar saja. Maka jangan menempah maut. Jangan menempah maut. Baik buat seperti yang diperintah oleh Allah. Allah perintah apa? Allah perintah belajar. Allah perintah apa? Beramal dengan apa yang kita dah belajar. Apa lagi Allah perintah? Jauhkan maksiat zahir batin. Buat taat zahir batin, baru insya-Allah akan selamatkan di hari kiamat. Tu kita kena ikut cara ramai-ramai tu. Tak payah nak perasan kita ni seorang istimewa, walaupun membelakangkan syariat, tak peduli tentang akidah, kita ni dapat masuk syurga tanpa hisab. Dah Rasul tu pun kekasih Allah tu pun taat patuh perintah Allah. Kita yang bukan Rasul ni, lebih-lebih lagi lah. Kalau nak ikut dah kekasih Allah, tak buat pun tak apalah, Allah tak marah. Dah kekasih, lagi pula terang-terang dah dinyatakan dah memang dia takkan berdoa. Terang-terang dah Nabi cakap, ada di kalangan sahabat, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga.
Tapi adakah dengan sebab mereka dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang mereka itu nanti garanti masuk syurga dan mereka yakin Rasul tak bohong? Adakah dengan sebab menerima perkhabaran itu daripada lidah Nabi sendiri mereka berhenti dah daripada semayang? Berhenti daripada berjihad dah? Dah. Makin hebat ibadatnya, makin malu dengan Allah. Makin malu dengan Allah. Kalau kita ni, muka kita ni lah Rasul bagi tahu contohnya, ataupun malaikat Jibril datang malam garang, dia kata, wahai Fulan bin Fulan, aku malaikat Jibril, utusan daripada Allah, nak bagi tahu ni khabar gembira dalam ramai-ramai manusia ni, kau di antara hamba Allah yang Allah pilih, kau takkan masuk neraka, kau akan masuk syurga terus tanpa hisab. Pencin semayang dah kita. Minta ampun maaf lah. Kita akan jamu segala hawa nafsu kita atas dunia. Peduli apa nak semayang? Malam tadi malaikat Jibril dah bagi tahu, bawa surat yang kau ni salah seorang yang bertuah dapat masuk syurga. Walau apa pun yang kau buat, Allah tak peduli. Allah nak masukkan kau dalam syurga tanpa hisab. Kalau kita lah yang terima khabar tu, minta ampun maaf lah nak semayang lagi. Yang tak dapat khabar ni pun tinggal semayang. Yang 50-50 ni, kita ni boleh jadi masuk neraka, boleh jadi masuk syurga ni 50-50. Walaupun pada zahirnya mengaji, mengajar, beribadat, belum tentu lagi Allah terima. Belum tentu lagi Allah terima. Maknanya tak ada lagi jaminan. Kita ni buat ibadat syok sendiri, dah lah buat tanpa ilmu. Lepas tu sambil-sambil tu pula buat maksiat pula. Maksiat hati semuanya lengkap. Oh, tapi dia punya seronok macam dah dikhabarkan syurga. Oh, goyang kaki pagi petang siang malam. Tak mengaji, tak semayang, tak ini, tak itu. Seolah-olah macam dah dikhabarkan syurga. Seolah-olah macam dah bagi tahu mu ahli syurga. Seolah-olah macam tu kelakuan kita. Sahabat tu dikhabarkan syurga oleh Nabi sendiri. Nabi tak dusta. Patutnya sahabat lah yang dulu berhenti daripada buat ibadat. Buat apa nak penat-penat ibadat lagi, dah Nabi kata aku syurga, nak buat apa? Buat penat-penat beribadat, berjihad macam-macam. Baik aku gunakan nyawa aku berseronok atas dunia ni daripada nak pergi berperang. Dah Nabi beritahu aku syurga kan? Lagi hebat ibadatnya, lagi takut, lagi malu dengan Allah lagi. Kita ni yang tak dapat khabar apa-apa ni, sengih-sengih seorang-seorang. Macam ahli syurga dah. Aku ni tak payah nak belajar-belajar ni. Rasa-rasa aku ni besok masuk syurga tanpa hisap ni, walaupun aku ni macam ni. Wahai banyak cantik muka kita. Allah, macam mana ni? Seronok. Ada seorang waliullah dia kata, aku takkan ketawa, aku takkan seronok atas dunia ni kecuali apabila aku dikhabarkan tempat tinggal aku dalam syurga. Baru aku akan seronok atas dunia. Selagi aku tak tahu keputusan amal aku takkan seronok hidup atas dunia. Tu dia orang takut dengan Tuhan ni. Meskipun dia banyak ibadat, tapi perasaan dia macam tu. Dia tak mengangkat diri, dia kata dia orang soleh, dia orang bertakwa, dia ahli syurga dah. Dia takut. Sebab belum ada jawapan pasti lagi. Belum ada jawapan pasti lagi, tuan-tuan. Belum ada lagi. Kita ni syok sendiri je. Ilmu tak ada. Bila dah kata tak ada ilmu, dah tentulah amalnya pun tak ada. Sebab orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tak diterima oleh Allah. Meskipun dia beramal sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, begini dan begitu, tapi dia buat bukan dengan ilmu. Kata ulama, amalannya yang dibuat tu tak diterima oleh Allah. Ya Allah. Kenapa pula? Sudah tentu dia akan melanggar undang-undang dalam ibadat tanpa dia tahu. Betul tak? Dalam ibadat kan ada pantang larang. Kalau langgar pantang ni tak sah solat. Kalau langgar pantang ni tak sah puasa. Kalau langgar pantang ni tak sah iman. Bila tak sah iman, buatlah apa pun ibadat, Allah tak akan terima. Tapi kita sebagai orang yang tak tahu, tak ada pengetahuan, kita main buat je. Kita tak sedar yang kita buat hari-hari tadi tu, buat benda yang melanggar undang-undang tadi. Jadi betul lah kata ulama, orang yang tak ada ilmu, amalnya takkan diterima oleh Allah. Betul lah. Contoh macam ni, kita mandi wajib, tak tahu mandi wajib, kita semayang macam biasa. Tapi sangkaan kita dah banyak semayang, rupa-rupanya semayang kita tak diterima oleh Allah. Kenapa? Mandi wajibnya sangkut.
Mandi wajibnya tak sah, macam mana Allah nak terima solat? Sedangkan Allah dah bagi tahu, Rasul dah ajar, nak solat syarat mesti suci. Kita solat kadang-kadang tak suci. Adakah Allah terima? Jawabnya tidak. Sebab langgar undang-undang dah. Tapi saya tak belajar, saya tak tahu, saya syok sendiri. Semayang macam biasa, baca Quran macam biasa, time haji pergi haji, pergi umrah. Rupa-rupanya hadah besar, tak terangkat lagi. Ya Karim. Besok menyesal tak? Bila mati baru tahu amalan yang kita buat Allah tak terima kerana dah ada langgar undang-undang. Menyesal tak? Menyesal tak sudah-sudah. Kalau aku tahulah dulu pentingnya belajar agama ni, aku akan pergi belajar waktu hidup dulu. Sia-sia amal yang aku buat dulu, macam-macam atas dunia aku buat. Haji buat, umrah buat, ini buat, itu buat, wakaf sini, wakaf sana, derma sini, derma sana, tolong sini, tolong sana. Buat baik dengan mak bapak, buat baik dengan anak bini, yang bini pula khidmat pada suami dan sebagainya. Rupa-rupanya sia-sia. Sebab jahil, tak tahu pantang larang dalam ibadah. Dah terlambat dah, tutup buku dah, habis. Allah bagi kita peluang sekali ni je, ni. Siapa yang bijak guna peluang ni beruntung lah. Siapa yang tak bijak gunakan peluang hidup yang sekali ni, celakalah besok. Habis. Dan kata musannif lagi, dan amat-amati olehmu akan firman Allah Ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan melihat engkau akan manusia masuk, mereka itu manusia yakni ke dalam agama Allah Ta'ala, satu jamaah. Berlaku ni akhir zaman ni. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Dengar kat sana berpuluh ribu orang masuk Islam, dengar sana masuk Islam. Banyak kita dengar. Daripada masuk mereka itu, kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka yang mana asalnya dulu masuk sikit-sikit. Awal-awal Islam dulu masuk seorang-seorang, masuk sorok-sorok, sembunyi-sembunyi. Tengok sahabat dulu, subhanallah. Masuk seorang-seorang, takut nak menzahirkan. Agama Islam itu disampaikan secara sorok-sorok dulu. Kemudian ada sahabat-sahabat yang terdekat dengan Rasul masuk Islam secara rahsia. Kemudian beringkat demi peringkat sampai satu masa Allah perintahkan dakwahlah secara terang-terang. Tapi waktu tu sahabat masih lagi diazab, dikhianati, dibuat zalim oleh orang-orang kafir, dibunuh, disalai hidup-hidup, di macam-macam. Tapi tak cabut iman mereka mati syahid. Tapi sekarang ni akhir zaman, bukan suruh-suruh dah, banyak golongan-golongan, kumpulan-kumpulan besar memeluk agama Islam. Itu kekuasaan Allah. Maka mengucap tasbih olehmu, maka hendaklah kamu memuji-muji Allah, mensucikan zat Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, dengan memuji Tuhan dan engkau, Tuhan engkau, dan minta ampun olehmu akan Dia. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Taubatlah sungguh-sungguh dengan Allah. Semakin selagi ada waktu, sementara ada waktu, taubatlah sungguh-sungguh dengan Allah. Belajarlah ilmu sungguh-sungguh, fahamkan ilmu sungguh-sungguh, dan amalkanlah. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Siapa yang ikhlas mengaku bersalah dengan Allah, siapa yang ikhlas jujur mengaku segala dosa dan maksiat, menghinakan dirinya dengan Allah, pasti taubatnya diterima oleh Allah, sebesar mana, sebanyak mana pun dosa yang dia dah buat. Jadilah dia seperti bayi yang baru dilahirkan, nisbah kepada tidak tinggal walau satu pun dosa pada diri dia bila dah diampunkan oleh Allah. Walaupun umur dia masa tu 80 tahun dah, dia taubat. Daripada lahir sampai umur 80 tak pernah semayang, berjudi, berzina, apa je yang dia tak buat atas dunia ni, semua dia buat. Kemudian akhirnya dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, bersih dosa dia. Macam bayi baru lahir tak ada dosa, bukan makna dia bertukar jadi baby dah. Pasal bertukar bapak kita jadi budak no, dia baru lepas taubat no. Takut pakai pampers balik jadi budak-budak, bukan.
Nisbah kepada dosa tu tak ada. Bersih macam bayi baru lahir. Andai kata lepas dia bertaubat tu, nyawanya dicabut oleh Allah, subhanallah, beruntunglah. Balik akhirat tak bawa sebarang dosa. Syurga lah tempatnya, tak syak lagi dah. Walaupun malam ni bertaubat, besok dia dah baru nak mula ibadat. Lepas dia taubat, dia tidur. Dalam tidur dia nyawa dia Allah ambil. Belum sempat baiki sembahyang lagi, tapi dia dah taubat dulu dah. Husnul khatimah tadi. Husnul khatimah. Ataupun dia mati sedang dia bertaubat tu, mati dia husnul khatimah. Mati dia sedang membuat ibadat yang wajib. Taubat ni wajib tak? Kata Imam Ghazali, bab taubat ni. Taubat ni susah. Sebab bila kita nak taubat, dia akan datang tipu daya syaitan dan nafsu yang meragu-ragukan diri kita. Kata wantilah dulu, biarlah dulu, kau muda lagi, kau sihat lagi, belum puas lagi, masa banyak lagi. Lagi pula kalau kau taubat pun nanti esok lusa kau akan buat balik. Kau tak payahlah nak berlakon-lakon jadi pak lebay. Kau tak payahlah nak berlakon-lakon jadi solehah. Konon-konon hari ni kena taubat, kata setan. Aku tahulah kalau kau muka kau ni malam kan kau taubat, tak sampai petang besok kau dah ulang balik dah, katanya setan. Ada tak pernah rasanya tu? Ada. Semua orang rasa benda tu. Nak taubat kan, dia datang bisik. Tak payahlah Mamat. Alah, kalau cakap muka kau ni, dia kata, dia menganjing-anjing kita. Dia tahu kita tak ada ilmu. Dia tahu kita tak ada ilmu. Memang habislah. Dia bisik sikit, dia memang kita ikut lah. Dia bisik macam tu. Kita kata ni hari ni hari Jumaat ni, malam ni malam Jumaat ni, aku nak taubat ni pahalanya besar. Dia datang bisik. Tak payahlah. Kan dulu kau pernah cuba-cuba nak taubat, kan kau ulang balik. Kalau setakat muka kau ni tak payahlah. Nantilah dulu, nanti dulu biar. Buat dulu puan-puan, nanti baru langsam sekali. Ni nanti kau taubat, lesok lusa kau buat balik. Lepas tu kau ni mempermain-mainkan taubat, kata setan. Kau ni mempermain-mainkan taubat ni, lagi dosa besar. Tengok dia pandai psycho kita. Sebab dia tahu kita bebal. Sebab dia tahu ni orang tak mengaji. Jadi aku pusing kat sini dah tentu dia percaya punya. Betul tak kalau kita fikir sekali? Kalau kita fikirlah, jangan fikir ikut ilmu, fikir ikut rasa kita. Betul tak apa yang dibisik tu? Dia kata nanti kau taubat, kau ulang balik. Lepas tu kau taubat, kau buat balik. Bukankah kau memain-main dengan taubat? Betul tak? Betul lah. Tapi sebenarnya ada dia punya huraian dia. Orang yang bertaubat, sebab tu syarat taubat ada syarat. Syarat sah taubat di antaranya, dia tidak akan mengulang dosa dengan suka hati. Dia tidak akan membuat dosa dan maksiat dengan seronok hati dia, dengan pilihan hati dia. Bahkan dia akan, selepas daripada taubat, dia akan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berperang melawan kehendak nafsu yang mengajak dia mengulangi membuat dosa-dosa. Dia akan perang, dia akan lawan, dia akan elakkan diri, dia akan sibukkan diri dia dengan benda-benda lain agar dia boleh meninggalkan dosa. Itulah tanda dia bersungguh meninggalkan maksiat. Orang yang macam ni, meskipun selepas daripada dia bermujahadah, tiba-tiba terjatuh balik dalam maksiat yang sama, tidak membatalkan taubat yang dulu. Tidak membatalkan taubat yang dulu. Yang dulu dah padam dah semua dosa-dosa. Cuma sekarang ni dia kena bertaubat pula dengan sebab dosa yang baru dia buat tadi dah. Adapun dosa yang sebelum tu dah terhapus dengan sebab taubat dia yang sebelum tu sah, kerana mengikut syarat-syarat taubat. Maknanya dia tidak termasuk dalam kata orang yang bermain-main dengan taubat. Orang yang main-main dengan taubat ni macam tadi, mulutnya astagfirullah, tapi hatinya tak ada cukup syarat. Itu kata main-main dengan taubat. Ataupun pantang dibisik oleh setan, terus buat. Dia tak berperang, dia tak berlawan, dia tak mujahadah. Jadi itu penting. Imam Ghazali kata, walaupun datang bisikan yang macam tu, kata Imam Ghazali, teruskan bertaubat. Kerana itu bisikan syaitan yang nak meragu-ragukan kau daripada bertaubat. Barangkali, kata Imam Ghazali, barangkali alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah mulianya, alangkah baiknya
Seandainya waktu kau sedang-sedang bertaubat tadi, nyawa kau diambil oleh Allah, maka matilah kau dalam penuh kemuliaan. Matilah kau dalam keadaan mulia. Kalau kau taubat tu, waktu-waktu kau taubat tu, nyawa kau pun diambil oleh Allah. Sedang molek ajal kau pun sampai, maka bertuahlah kau mati dalam keadaan kau sedang bertaubat. Kemudian Imam Ghazali kata apa lagi? Tadi setan dia kata apa? Kau taubat malam ni, besok lusa kau ulang balik. Maknanya setan ni mengatakan benda yang akan datang, betul? Nanti kau taubat, lepas kau taubat, esok lusa kau buat balik. Adakah satu makhluk yang mengetahui benda akan datang melainkan Allah? Selain daripada Allah ada? Tak. Jadi dakwaan setan tadi seolah-olah macam dia tahu benda akan datang. Dia nak meragukan kita. Dia kata kau taubat ni, nanti petang 3 kali kau buat maksiat balik. Padahal benda petang tu belum tentulah. Tidak mustahil selepas daripada hamba tu tadi bertaubat, dia akan diberi taufik oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah. Dia akan dipantau oleh Allah sehingga dia tidak akan mengulangi dosa. Mustahil ke Allah nak buat macam tu? Mustahil ke Allah nak bagi taufik? Mustahil ke Allah Ta'ala nak jaga seseorang hamba ni tadi daripada buat maksiat? Mustahil ke? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Meskipun dia manusia biasa, Allah Maha Kuasa memberi taufik. Apa maksud taufik? Pertolongan Allah. Tapi kata setan tadi nak meragukan kita, kau tak payah bertaubat sebab nanti lepas kau taubat, kau ulang balik, akan datang kau akan buat balik. Kau tahu ke benda akan datang kalau aku buat balik? Kau tahu ke aku akan ulang balik di masa akan datang? Adakah ilmu kau macam Tuhan juga? Tidak ada yang mengetahui benda akan datang melainkan Allah. Cuma setan tu tadi nak meragu-ragukan kita. Nak memasang perangkap yang mana sekali kita fikir macam logik bisikan tu. Sebenarnya itu permainan dia. Nak meragu-ragukan kita yang supaya jangan bertaubat dan tangguhkan taubat nanti masa lain lah. Bila kita tak bertaubat dan tangguhkan, makna dosa tu masih lagi dipikul. Andai kata kita matilah membawa segala dosa tu. Berjaya tak setan tadi? Berjayalah dia. Berjaya menipu hamba-Nya. Menipu hamba-Nya berjaya dengan bisikan-bisikan tadi tu. Makna hamba tadi tak jadi nak bertaubat. Akhirnya dia mati membawa sebanyak-banyak dosa dia. Na'udzubillah min zalik. Itu tipu daya setan lah, itu permainan dia. Imam Ghazali kata, cara nak berperang dengan setan ni kena tahu dia punya permainan. Cara nak berperang dengan setan, kita kena pergi kursus, belajar selok-belok bagaimana cara syaitan menipu. Bukan belajar selok-belok setan menipu untuk amalkan. Bukan semua belajar cara setan menipu untuk kita amalkan menipu macam setan, bukan. Belajar tipu daya setan agar jadi panduan dan pedoman supaya dapat kita mengesan, oh ini bisikan syaitan yang nak melengah-lengahkan aku daripada bertaubat. Akhirnya nanti kalau aku ikutkan bisikan yang macam ni, aku tak akan dapat taubat sampai bila-bila. Akhirnya bawalah segala dosa. Subhanallah. Tu kata bertuah bila Allah pilih lah. Boleh tahu benda-benda macam ni. Kalau duduk kedai kopi tahu. Kalau duduk kedai kopi lepak-lepak kedai tom yam, boleh tahu benda ni, cerita ni. Mana nak tahu? Mustahil lah. Baik sangatlah kalau kawan-kawan kita lepak tu cerita pasal lepak kedai tom yam cerita pasal taubat. Oh, wali-wali lah tu kiranya tu. Tak ada maknanya. Nak dengar ni, ni lah dia dalam masa 1 jam 2 jam ni lah. Sesekali duduk dalam majlis macam ni, sini je tempat kita boleh tahu benda-benda yang sangkut paut dengan ibadat ataupun tipu daya dalam ibadat. Kalau kita tak sanggup nak bagi waktu kita sejam ataupun sedikit waktu untuk nak duduk, kita tak akan dengar benda-benda yang nak menyelamatkan diri kita. Rugilah kita. Padahal benda tu ada, benda tu disampaikan, tapi oleh kerana kita tak nak tak nak ambil peluang, rugilah kita. Orang lain bila setan tipu macam tu, dia boleh selamat, dia boleh teruskan ibadat sebab dia tahu itu perangkap. Tapi bagi kita ingatkan macam betul, rupanya perangkap, kita tak tahu. Lalu kita iakan, kita pun baiklah, nantilah taubat. Dia tak iya juga ya. Kalau aku taubat nanti aku buat balik. Kita kata macam tu. Nantilah, tak jadi taubat. Besok lusa nak taubat lagi, dia datang lagi bisikkan benda yang sama.
Baru aku bisikkan kau. Tak payah. Kalau muka kau ni aku kenal. Kau tak payahlah nak berlakon-lakon alim. Ini taubat ni ni ulama-ulama punya cerita. Engkau ni ulalang semak ni. Tak payahlah kau nak konon nak jadi soleha konon. Nak jadi soleh konon. Tak payahlah. Jangan mimpilah. Nanti-nantilah taubat ni. Lagipun kalau kau taubat, esok lusa kau buat balik. Lagi Allah benci perangai kau macam ni. Kata dia setan, kita pun tak juga ni. Tak jadi ya. Tangguh lagi taubat. Nanti nak taubat dia datang bisik lagi. Sampai itulah kena tipu sampai mati. Nauzubillah. Orang yang dah ada ilmu, dia tahu. Walaupun datang bisikan macam tu, dia akan teruskan taubat sebab dia yakin. Dia bersangka baik dengan Allah. Meskipun mana aku tak tahu, boleh jadi aku ni akan datang selepas daripada taubat, boleh jadi aku akan ulang balik maksiat, dan tidak mustahil Allah akan memberi taufik kepada aku, pertolongan sehingga aku tak akan mengulangi dosa-dosa. Tidak mustahil bagi Allah nak menjaga aku daripada maksiat-maksiat. Mana benda akan datang, tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah. Jadi aku azam sungguh-sungguh, aku taubat sungguh-sungguh, dan aku harap sungguh-sungguh pertolongan daripada Allah. Kalau pegang macam tu, barulah dia boleh bertaubat, dan barulah dosanya diampunkan oleh Allah. Berjayalah dia menyelamatkan diri daripada permainan syaitan. Sungguh saya kata, ghalibnya majoriti akan datang bisikan macam tu bila ada keinginan nak taubat. Dia akan datang bisiknya. Apa tujuan dia bisik? Supaya kita jangan bertaubat. Jangan bertaubat. Teruskan sangka baik dengan Allah. Walaupun kita bukan Nabi, walaupun kita bukan Rasul, memberi taufik tu apa hukum dia? Tu suruh belajar tauhid tu. Taufik tu apa? Adakah benda wajib ataupun benda mustahil ataupun benda halus pada Allah? Memberi taufik itu apa hukumnya pada Allah? Harus. Mana boleh Allah nak bagi? Allah nak jaga kita yang bukan Nabi Rasul ni. Allah bagi taufik, tak buat maksiat, tak ulang maksiat. Adakah mustahil Allah nak buat? Tak mustahil. Buktinya mana ni sekarang ni kita tengok. Kenapa kita tak buat maksiat sekarang? Sekarang ni secara terang-terang lah, kenapa tak buat maksiat? Sebab taufik tadi. Mustahilkah Allah nak bagi kita taufik sepanjang-panjang waktu? Adakah mustahil? Allah nak bagi hamba-Nya taufik sepanjang-panjang waktu. Allah nak bagi pertolongan pada hamba-hamba yang dia nak bagi sepanjang-panjang waktu. Adakah mustahil? Tak, harus pada Allah. Sebab tu kita jangan pelik kalau ada dengar wali-waliullah dia tak buat maksiat, jangan pelik. Tak ada apa pelik. Tak ada apa yang pelik. Allah Maha Kuasa nak memberi taufik. Ikut dia. Dia nak bagi taufik hamba dia ni. Allah pantau, Allah jaga daripada buat maksiat. Setiap hari, setiap waktu, tak ada masalah. Sebab tu suruh kenal Tuhan, suruh kenal tu. Harapkan memberi taufik itu harus, bukan wajib dan bukan mustahil. Pertolongan, Allah nak tolong siapa-siapa. Allah nak tolong sekejap, Allah nak tolong lama, Allah nak tolong sepanjang-panjang waktu, ikut Allah lah. Tu kata tadi bersangka baik dengan Allah lah. Jangan kita kata Allah tak akan tolong aku. Makna sangka jahat tau. Kalau kita taubat, kata kalau aku taubat ni barangkali Allah tak akan tolong aku. Makna dah sangka jahat. Dah sangka jahat dengan Allah. Kan tadi Allah Ta'ala kata, aku di sisi sangkaan hamba. Kau sangka jahat dengan Allah, akan dapat jahat lah. Sangka baik dengan Allah, kau akan dapat apa yang kau sangkakan. Kalau kau sangka baik, kau akan dapat. Betul kan? Betul sahabat? Bila kita ingatkan apa yang Imam Ghazali kata tu, baru ada kekuatan nak taubat sungguh-sungguh. Kalau dah, memang kita akan dipermainkan. Percayalah. Abang-abang, kakak-kakak yang ada dalam ni, yang sedang ikut ni, pasti saya yakin, pasti akan dapat merasai bisikan-bisikan tadi tu. Mesti pernah rasa, mesti pernah lalu. Tak ada orang yang tak terlintas nak jadi baik lah bang. Tak ada orang atas dunia ni yang tak terlintas nak jadi baik. Semua ada terlintas nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, nak jadi orang bertakwa. Cuma bila nak jadi macam tu, dipintas oleh syaitan. Dipintas oleh setan tadi. Setan pintas, bekerja sama dengan nafsu, pintas, tipu daya kita, putar belit kata kita yang tak ada ilmu ni. Lalu kita pun gagal nak meneruskan niat kita yang baik. Sebab termakan pujuk rayu syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Maha Kuasa sahabat. Imam Ghazali bagi tahu dah, subhanallah. Hebat dia. Itulah hikmah, itulah karamah dia.
kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia boleh ceritakan benda-benda yang ada berlaku dalam hati-hati manusia. Padahal dia bukan orang jahat, dia orang soleh, tapi dia boleh cerita benda yang ada dalam diri orang-orang yang maksiat. Akan datang bisikan begini, bila nak taubat dia datang bisikan ragu-ragu begini dan begitu, akhir tak jadi taubat. Besok nak taubat lagi, dia datang lagi, tangguh lagi, nak taubat lagi, dia bisik lagi, tangguh lagi. Akhir sampai mati tak ada taubat, mati tak sempat nak taubat. Sebab bertangguh. Di antara sebab bertangguh apa? Dia sebab bertangguh taubat ni di antaranya ada dua. Satunya sebab bala Allah tak turunkan dengan serta-merta. Sebab bala dosa yang kita buat tu balasan dia Allah tak bagi cash. Sebab tu kita akan tangguh taubat. Itu satu. Dan yang kedua tadi tertipu daya. Itu pun kita sebab jadi tangguh. Nantilah, biar dulu. Nantilah. Akhirnya mati dah. Allahumma salli ala Muhammad. Maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Maka mengucap tasbih olehmu, mana puji Allah lah, puji Allah banyak-banyak. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pangkat mata memandang sahaja. Dan firman ya Allah, apabila engkau melihat hamba Allah Ta'ala masuk di dalam agama Allah Ta'ala, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan kepujianku. Pujilah Allah, jangan puji aku. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Sebab Allah yang mengubah hambanya, Allah yang memberi taufik kepada hambanya, Allah yang menyelamatkan hambanya, Allah yang memberi hidayah kepada hambanya. Dan ialah Allah. Dan ialah makna tasbih. Makna tasbih tadi yang dikendaki dengan mensucikan Allah tu, subhanallah. Makna maha suci Allah. Maha suci Allah dengan makna menyucikan zat Allah daripada sebarang kekurangan. Menyucikan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah daripada sebarang jenis kekurangan, kelemahan. Subhanallah tu maha suci zat Allah dari sebarang jenis kekurangan. Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau dan kepada usaha engkau, maka meminta ampun olehmu akan dia supaya menerima taubat ya Allah akan engkau. Makna seandainya kalau kau beribadat, kau beramal soleh, kau merasakan kehebatan diri engkau, bukan mengingat itu pertolongan Allah, maka Allah Ta'ala kata bertaubatlah kepada Allah. Orang panggil itu penyakit ujub, keperasan. Perasan aku ni orang soleh sebab aku ni banyak ilmu, aku ni sihat, aku ni kuat, kefahaman aku tentang agama ni dalam, sebab itulah aku boleh buat ibadat banyak-banyak ni. Itu perasan orang panggil ujub tu. Maka Allah Ta'ala kata bertaubatlah, minta ampun dengan Allah. Sesungguhnya kita tak ada kuasa nak beribadat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi kita. Tidak ada daya bagi kita sebagai hamba ni nak menahan diri kita daripada membuat benda yang dibenci oleh Allah. Jangan kata nak buat ibadat, tuan-tuan. Jangan sahabat-sahabat, nak meninggalkan maksiat itu pun kalau tak ditolong oleh Allah, jangan haraplah kita boleh tinggalkan. Sebab tu jangan perasan kita tak berdengki, kita tak ada iri hati, kita tidak ada takabur, kita tidak ada ujub riak takabur dan sebagainya. Itu semata-mata pertolongan Allah. Allah tolong selamatkan hati. Kalau Allah tak tolong, jangan ingat, haraplah kita nak tinggalkan benda-benda maksiat. Itu di antara hikmah Allah uji kita dengan maksiat, supaya kita sedar, tahu dan yakin betapa susahnya kita nak berhenti daripada membuat maksiat ni kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Orang yang faham masalah ni, dia akan hormat orang lain. Dia akan ada sifat belas kasih sayang sesama Muslim. Meskipun kawan-kawan dia ahli maksiat, tapi dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Lalu didoakan, ya Allah bagilah taufik kepada sahabat aku ni, biar dia berhenti daripada buat-buat benda macam tu ya Allah. Itu tanda dia reti. Orang yang tak reti, dia akan hina, dia akan cela, dia akan maki hamun, dia akan ejek-ejek ahli maksiat. Sebab dia tak faham. Dia tak faham nak mengeluarkan diri daripada kepompong maksiat tu bukan mudah kalau tidak ditolong oleh Allah. Betul? Jadi orang yang Allah dah bagi pengalaman, dia sendiri, sebab tu ada jenis manusia.
Allah ajar dia dengan maksiat dulu. Berpuluh tahun bergelumang dengan maksiat. Kemudian Allah bagi hidayah pada dia. Ini satu pengajaran yang besar. Makna pengalaman dia duduk dalam maksiat tu adalah ilmu yang sangat-sangat manfaat bagi diri dia. Sebab dia sendiri merasakan betapa susahnya nak tinggalkan maksiat. Berpuluh tahun dalam hati ni nak berhenti daripada maksiat, tapi tak kuasa nak tinggalkan. Tapi alhamdulillah katanya sekarang aku dapat taufik daripada Allah, dengan mudah boleh tinggalkan. Kalau dulu berbelas tahun, berpuluh tahun nak berhenti minum arak, nak berhenti kaki perempuan, payah. Sebab tak mendapat pertolongan Allah. Sebab tu orang yang jenis macam ni, bila dia dah berubah, bila orang lain buat maksiat, dia akan tahu. Sebab dia dah alami. Dia tak macam kita. Kita ni daripada kecil kan dah semayang. Kita ni kan daripada kecil dah semayang, dah baca Quran, dah duduk masjid. Sebab tu kita suka mencela orang-orang maksiat ni. Sebab kita tak alami apa yang dia alami. Cuba kita duduk di tempat tu tengok. Kalau kau hebat, kau keluarkan diri kau sendiri daripada maksiat tanpa pertolongan Allah kalau boleh. Sekarang ni pun kita belum boleh pencen daripada dosa macam-macam. Kalau hebat mana? Mana hebat? Mana hebat? Berhenti lah. Berhenti lah. Kalau kata hebat jadi berhenti lah. Kalau kita kata tu dosa besar, payah sangat nak berhenti pada berzina, tu dosa besar. Kita kata kenapa dosa kecil pun kita tak tahan? Kenapa nak buat dosa kecil pun kita tak boleh sabar, tak boleh tahan? Buat juga dosa kecil. Kenapa? Kalau kita kata mudah. Cuba fikir. Betul? Kalau kita kata hebat, kenapa tak boleh tahan daripada buat dosa kecil? Kenapa mata kita tetap nak pandang aurat orang perempuan juga? Kenapa? Kalau kita kata kita hebat, kenapa dosa kecil pun tak boleh tahan? Itu menunjuknya lemah. Jangan sombong lah. Kalau Allah tak tolong, sekecil mana pun dosa kita tak boleh berhenti. Seringan mana pun ibadat kita takkan boleh buat kalau tak ditolong oleh Allah. Sebab orang yang faham dia akan doakan, ya Allah, bagi taufik, bagi hidayah kepada polan-polan, pada orang-orang lain, bagi taufik hidayah. Sebab dia tahu payahnya nak meninggalkan maksiat. Yang boleh dengan taufik Allah saja. Dia akan jadi orang baik. Dia akan jadi orang baik. Tengok Nabi SAW itu mendoakan. Nabi bukan kutuk umat dia. Ada Nabi mengejek umat-umat dia yang buat maksiat. Nabi doakan, ya Allah, bagilah hidayah, bagilah petunjuk, bagilah petunjuk. Itu akhlak Rasul. Kita kopi atas kepala tapi caci maki orang buat maksiat. Kopi atas kepala tapi pakai niqab, pakai furdah tapi caci maki je tu. Maknanya kita tak faham. Kita syok sendiri. Kita tak faham. Sebab tu ada manusia yang Allah ajar dia dengan pengalaman maksiat dulu. Pengalaman dia duduk buat dalam maksiat itu pengalaman ilmu yang sangat besar dalam hidup dia. Dia mengerti dan dia memahami kerana dia dah lalui benda. Sebab tu cara dia lain. Sifat kasih sayang dia lain. Sebab dia dah alami, dia dah tahu kita ni jelek-jelek dia duduk di kalangan mak bapak yang semayang. Mujur. Mereka tu kadang-kadang Allah takdirkan lahir di kalangan mak bapak yang bukan Islam. Lahir di kalangan mak bapak yang sosial. Kawan-kawan dia pula orang yang macam tu. Adakah dia minta? Adakah dia minta lahir macam tu di tempat yang macam tu? Dah. Kita mujur. Patut terima kasih dengan Allah dan doakan orang yang tak bernasib baik macam kita. Sama cerita ni macam ni, sahabat. Kita ni diberi kekayaan harta benda. Orang yang syukur dengan harta benda kekayaan, dia akan ada sifat belas kasihan dengan fakir miskin. Dia akan doakan orang fakir miskin. Sebab apa? Dia faham orang tu tak diberi rezeki oleh Allah seperti mana dia. Jadi ada sifat belas kasih. Dia doakan, dia bantu, dia tolong. Sama je cerita dia, sama cerita. Yang tadi kita ni diberi mewah dengan harta. Yang tu tidak diberi mewah harta. Dalam satu cerita lain pula, yang ni diberi mewah dengan taufik. Yang itu tidak diberi kemewahan taufik. Sebab tu duduk bergelumang dengan maksiat. Jadi orang yang faham tadi,
dia akan ada sifat belas kasihan kepada orang yang tidak diberitahu taufik. Dia akan tolong, dia akan bantu, dia akan doakan. Dia bukan kutuk orang bagi miskin. Bahkan dia tolong lagi, bahkan dia tolong backing lagi orang bagi miskin ni kalau disakiti. Betul? Begitulah juga orang yang diberi kemewahan taufik. Allah beri kemewahan taufik, mana selalu dapat taufik daripada Allah sehingga dia boleh buat ibadat selalu. Kemudian ada satu kumpulan ni yang Allah tak kehendak bagi taufik. Sama macam orang yang tak kehendak oleh Allah diberikan rezeki yang mewah tadi. Lalu timbul dalam hatinya sifat belas kasihan, ya Allah berilah taufik. Jadi dia tolong bantu, dia tolong cuba selamatkan, dia tolong ingatkan, dia tolong sampaikan. Nampak tak tu? Cuma tadi mewah harta, yang ni mewah taufik. Yang tu miskin harta. Yang seorang lagi miskin taufik. Jadi dua-dua tu kita kena belas kasih, kena ada belas kasih. Kena ada belas kasihan, kena tolong, kena doakan. Bukan kutukkan. Bukan perlekehkan, bukan persendakan. Itu ibadat syok sendiri. Rasa baik. Tu yang kita kutuk orang buat maksiat. Rasa macam kita ni tak tahu besok lusa lah ambil balik mana kita dah. Doakan, bukan kutuk, doakan. Bagi taufik ya Allah. Sebab tahu kita ni tak daya nak menahan diri daripada buat maksiat dan takkan upaya nak membuat taat kalau tak diberi taufik oleh Allah. Jangan kata nak angkat takbir, nak terlintas Allah sekali dalam hati kita sehari. Sehari sekali pun takkan dapat terlintas Allah dalam hati kita kalau tak dikehendaki oleh Allah. Jangan kata semayang, nak teringat Allah. Kalau Allah tak bagi ingat, takkannya ingat Allah. Walaupun sekali sehari. Mengiang dah tu. Tanda dia suruh berhenti dah. Maka jadi jangan. Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau, kalau kita ni berpaling hati kepada diri kita sendiri, akulah yang hebat, akulah yang kuat, akulah yang kuasa, aku ni boleh jadi baik sebab usaha ikhtiar aku bermujahadah sungguh-sungguh, inilah yang mengubah diri aku, maka taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya kau dah ujub, kau dah perasan, kau dah kagum dengan diri kau sendiri yang sebenarnya tak boleh memberi apa-apa pun. Kau dah lupa. Sepatutnya kau kagum pada Allah yang memberi taufik, bukan kagum dengan diri kau sendiri. Sungguh kagum dengan Allah yang memberi taufik tu, bukan kagum dengan diri kita yang beribadat. Kagum dengan Tuhan yang menolong. Kagum dengan Tuhan yang menolong, yang memberi taufik. Dan usaha maka engkau minta ampun olehmu akan dia Allah supaya menerima taubat ia Allah akan dikau. Dan kemudian berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arba'in pada Usuluddin. Dan tatkala adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala redha dengan qadanya. Ini tanda, di antara tanda-tanda orang yang benar-benar kasih dengan Allah. Apa tanda dia? Dia sentiasa redha. Apa maksud redha ni? Suka, seronok, setuju dengan qada Allah Ta'ala, dengan ketetapan Allah. Allah tetapkan dia susah, dia pun seronok dengan ketetapan yang Allah bagi. Allah bagi dia kesusahan, dia seronok dengan kesusahan yang Allah bagi. Dia kata alhamdulillah ya Allah. Allah bagi sakit, dia kata alhamdulillah, bukan innalillah, dia kata alhamdulillah ya syukur. Oh, hebat hati ni. Orang yang macam tu hebat hati ni. Dia redha. Apa je Allah bagi baik, Allah bagi tak baik, dia sentiasa sangka baik, setuju dengan Allah. Sebab dia tahu Allah tu maha mengetahui segala-galanya. Allah takkan buat sesuatu yang sia-sia. Dia tahu dan dia yakin Allah Ta'ala tu sentiasa bersifat dengan kasih sayang. Dia tahu Allah Ta'ala maha berkuasa nak bagi benda yang sedap-sedap atas diri dia. Dia yakin Allah maha kuasa nak bagi benda sedap-sedap pada diri dia. Allah maha kuasa tidak akan menyentuhkan diri dia dengan satu pun kesusahan. Allah maha kuasa menahan segala kesusahan. Allah tak bagi kepada kita ni kesusahan walau sekali. Allah maha kuasa nak buat macam tu. Allah maha kuasa nak menjamu hidup kita ni daripada dalam perut sampailah lahir, sampailah dewasa, sampailah ke mati. Allah nak jamu segala keinginan kita. Allah maha kuasa. Dia yakin benda tu. Tapi Allah tak kehendak, pasti ada sesuatu. Bila Allah tak kehendak, mesti ada sesuatu. Pasti ada hikmah. Barangkali kalau aku sentiasa sihat, aku lupa dengan Allah.
Barangkali kalau apa segala hajat aku ditunaikan oleh Allah, boleh jadi aku akan sombong semakin jauh dengan Allah. Itu nama sangka baik dengan Allah. Ni bila Allah tak bagi, kita kata Allah tak adil. Bila Allah bagi, lupa pula. Bila Allah bagi, kita lupa. Lawan Tuhan. Bila Allah tak bagi, kita kata Allah jahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah bagi nikmat, kita lawan dia balik. Apa maksud lawan balik? Buat maksiat. Tu maksud lawan dia. Allah bagi sihat, bagi kaya, bagi begini dan begitu. Buat maksiat pula, lawan pula. Kemudian Allah bagi benda susah pula. Kita maki hamun pula dah. Allah tak adil, Allah ni zalim, Allah ni berat sebelah. La ilaha illallah. Hamba macam mana kita? Selamat ke kita nak balik akhirat macam ni? Bila Allah bagi kesenangan, lawan balik. Bila Allah bagi susah, mengumpat Tuhan pula. Dah kita nak apa? Kita nak Allah ikut kehendak kita. Siapa kita? Nak Allah turutkan keinginan kita. Siapa kita? Dan tatkala adalah setengah daripada alamat petanda kasih akan Allah Ta'ala itu redha dengan qada'nya. Mana ketentuan Allah, takdir Allah nak mudah ringkas-ringkas. Nak terangkan pasal qada' kan menjangan. Maka hamba iringkan akan bab kasih ini dengan bab redha dengan qada' Allah Ta'ala. Maka berkata hamba pada bab yang seterusnya, bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada' qadar Allah. Tidak, orang tu takkan redha kepada Allah qada' qadar, melainkan dia adalah orang yang mengasihi Allah. Dia kalau tak ada kasih dengan Allah, dia takkan redha dengan takdir Tuhan. Wallahu a'lam. Jadi ada hubung kait redha dengan qada' qadar ni dengan kasih kepada Allah. Kita nak kata kita kasih dengan Allah, tapi redha takdir Allah kita banyak komplain. Dah bohonglah tu. Dustalah tu. Dustalah tu. Kita kata ya aku kasih dengan Allah. Tapi bila Allah takdirkan begini dan begitu, kita komplain. Tuhan ni tak adil. Tuhan ni berat sebelah. Tuhan ni tu. Bohong. Sebab tidak akan redha qada' qadar Allah ni melainkan orang yang benar-benar kasih kepada Allah. Jadi kita ni banyak perasan ni. Kita ni sebenarnya banyak perasan orang yang dah redha dengan takdir Tuhan, perasan dengan orang dah kasih dengan Allah. Tak habis-habis kita ni perasan tak habis-habis kita. Perasan soleh, perasan soleha, perasan tak ada dosa, perasan amal dah diterima, perasan tak habis-habis. Pagi, petang, siang, malam. Kenapa kita perasan macam tu? Sebab kita jahil. Kalau dia ada ilmu, dia tak akan perasan. Seperti mana seorang waliullah pernah ditanyakan, wahai Tuan, apa yang nak dikatakan dengan ibadat yang Tuan dah buat selama ni? Tuan ni banyak ibadat, Tuan ni ulama, apa yang Tuan-tuan nak bagi tahu, apa pendapat Tuan akan mudah bahasa kita? Apa pendapat Tuan tentang ibadat yang Tuan dah buat? Dia kata sesungguhnya aku yakin amalan aku belum diterima oleh Allah lagi. Jawabnya, sesungguhnya aku yakin amalan aku belum diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia mengerti dan memahami apakah benda-benda yang menjadi asbab amal tak diterima oleh Allah. Kita ni kalau kena tanya, kita jawab macam mana? Tuan, Tok Pakir, saya nak tanyalah Tok Pakir ni. Wawancara sikit lah. Tanya Tok Pakir. Ni Tok Pakir ni nampak sibuk mengaji lah, mengajar lah sini situ, sembahyang. Jadi nak tanyalah pendapat lah, pandangan Tok Pakir ni macam mana tentang amal yang Tok Pakir dah buat sejak pada akhir balik sampai sekarang ni. Saya jawab garanti Tuhan terima dah. Dah tentu Tuhan terima dah. Tu kita jawab sebab kita bebal. Sebab tak tahu benda yang merosakkan amal tu apa benda. Sebab tu kita perasan amal kita Allah terima. Yang tadi tu dia ada ilmu, sebab tu dia tak berani nak cakap amalnya garanti Allah terima. Beza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada ilmu je dia tahu kereta dia rosak. Orang tak ada ilmu dia kata kereta dia baik je. Masuk bengkel macam-macam wire putus rupanya. Itulah ibaratnya. Orang ada ilmu dia akan tahu kerosakan. Orang tak ada ilmu dia kata mana dia rosak, okey je. Itu yang sangkut tengah jalan. Sebab rasa macam okey, rupa tak okey. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu wa mudah-mudahan insya-Allah
Moga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmu yang ada di dalam kitab ni. Saya sebagai asbab saja membacanya. Adapun hakikatnya Allah Ta'ala lah yang nak menyampaikan kepada telinga kita dan hati-hati kita pada malam ni. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak terkecuali ahli keluarga kita, keturunan kita semua, ibu bapa kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah, diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan diberi umur yang berkah, rezeki yang halal lagi berkah, dihidupkan, dibersihkan rohani dan jasmani kita, dihiaskan hati kita dengan sifat mahmudah, dibersihkan hati kita daripada sebarang jenis sifat mazmumah. Mudah-mudahan Allah bagi sentiasa bagi taufik kepada kita untuk bertaubat, menyelamatkan kita daripada terperangkap dengan tipu daya permainan nafsu dan syaitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita sampai kiamat daripada terpesona, terpedaya mengikut fahaman yang merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah mati sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mati diberi pangkat syahid oleh Allah. Mudah-mudahan kita mati diberi kelebihan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terimalah segala amalan kita. Yang sesungguhnya tidak ada amalan yang sempurna yang kita pernah buat. Tak ada yang sempurna. Tapi harap-harap dengan belas kasih sayang Allah, dengan berkat doa mak bapak kita, dengan berkat doa tutup guru kita, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan segala amalan kita yang tak sempurna tu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurbat lana fi dinina ma'al khutri musa wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi ikhlasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.